Sir. Aina Ha. Okey, Aina dia PM saya. Okey, ada jawapan yang salah tu. Jawapan kat belakang salah lah. Dia dah buat dah. Yang ini untuk jawapan B Aina B kan? Ke A? Yang nombor 7. Tak, nombor A. 6, 6, Yang 6, salah 6B. Jawapan yang 6A. salah 6B. 6B, Oh, 6B. sir. Jawapan yang belakang. Jawapan belakang salah. Bukan soalan tu yang salah. Jawapan belakang salah. Berapa jawapan dia? Per berapa? Per 7 Per 5 Saya pun tak lupa. silap. Per 5 ke? Sekejap saya tengok. Okey. Dia jawapan dia per 2 lah. 15, 14. Okey, dia 7. Jawapan dia kat belakang nanti kamu tengok 7 tambah 7 set 2 per 2. Yang ni. Okey. Tu typo. Lepas tu soalan nombor 7 ni soalan nombor 7 ni kalau kita tengok dia punya ni, write your answer. Write the value of cos theta. Okey, tak apa. Soalan ni tak salah. Alright, soalan ni tak salah. Tapi mungkin kamu kena jadikan ni. Ini idea dia. Ini jadikan ni. Ini dia tak cakap ini right angle tau. Okey, kalau dia tak cakap right angle, don't you ever suka-suka letak sebagai right angle. Okey, so sini yang kamu kena buat right angle. Jadikan dia right angle macam ni. Macam tu. Okey. So macam mana nak buat? Try lah buat. Soalan ni pun nampak macam simple je. Tapi dia mencabar. Okey. Itu idea je. Right? Okay, so let's continue our lesson for today. Okay, solve this simultaneous equation. Okay, so ini saya KIV. Alright, sebab ini soalan Cambridge. Saja je saya letak untuk uji kamu punya kemahiran kamu. Okay, untuk uji kemahiran kamu lah. Alright, Cambridge. Sebab dia simultaneous equation. Dekat manalah tahu nanti keluar kan soalan cert macam ni. Right, memang saja je saya keluarkan. Tapi nak bincang ke? Nak bincang sebab dia ada soalan nombor 2 ni kan. Bolehlah kita bincang soalan mana nak bincang? A, B, C, D. Mana nak bincang? D. Again? B. B? Okay, soalan B. Kita tengok soalan B. Kita try soalan B. Okay. Okay, so perhatian kepada pelajar-pelajar yang hanya check in kelas saya ni and then dia tutup kamera, dia tutup suara and then dia left ke mana-mana dalam rumah dia. Dia pergi tengok TV ke, main game ke apa ke. Okay, ingat adab kita belajar ni jangan sampai macam tu lah. Saya nak tegur, saya boleh cakap saja. Okay, bila saya dah cakap, saya dah lepas dah. Ini antara kamu dengan Tuhan. Kalau kamu dengan saya, tunggu raya ke atau sampai bila-bila ke hari ucapan hari guru ke kan, birthday saya ke yang dah lepas tu, kamu minta maaf, saya maafkan. Tapi kamu dengan Tuhan, kamu kena jawab sendirilah. Okay, so please pay attention apa yang saya ajar ni. Ingat pengorbanan. Pengorbanan bukannya bukannya kawan-kawan kamu sahaja. Guru-guru kamu pun banyak berkorban untuk kamu, especially waktu PDPR ni. Okay, so kalau macam ni, apa yang boleh kita buat? Okay, kita cari ni. Ini senang lah. Ini equation 1, equation 2. Okay, from 1, kita jadikan Y as subject of formula. As subject of formula. So, 6 minus 3x. Equation 3. And then, kita substitute 3 into berapa? 1 or 2? 2. Okay, 2 Saya nak tanya siapa yang cakap kalau kita masuk balik dekat 1, katakan kita masuk substitute 3 into 1.
Berapa yang kita dapat sebenarnya? Kosong. Kosong sometimes undefined. Okay. So jangan tersilap lah. So kita ada 4x. Okay, sekarang ni kalau kamu tengok 4x ni, 4x plus 3y ni ada berapa unknown? 2. 2 unknown. 2 unknown. Okay, bila kita substitute, dia akan jadi berapa tinggal unknown? 1 unknown. Satu jenis unknown. So kita pun bolehlah selesaikan dia. Okay, dia macam linear juga sebenarnya. Faham tak? Soalan ni yang membezakan dia adalah set ni. Set ni je yang membezakan ianya adalah soalan yang nampak lain daripada lain lah. Tapi sebenarnya dia lebih kurang konsep. Nampak konsep dia? Ambil satu, jadikan y as subject of formula. And then substitute 3 into 2. Kan macam linear equation punya simultaneous equation. Yang membezakannya adalah ini sahaja. So jangan takut. Sebab saya percaya bila kamu tengok je ada set je dah takut dah. Okay, don't be Kita selesaikan macam biasa. Dengan ilmu yang penuh di dada kan. 6, 12, 18 tolak 9x sama dengan 8 tolak 5 set 5. And then 4x tolak 9x dapat negatif 5x. Okay. 8 ni bawa ke sini jadi tolak 8. So tambah 10 sama dengan negatif 5 set 5. Okay. So dapat macam ni. Okay. Kalau keadaan macam ni, kamu suka bawa x ke kanan ke atau 10 tu bawa ke kanan? 10 ke kanan. 10 ke kanan. Kalau kamu bawa 10 ke kanan, dia jadi apa? Negatif. Negatif 10. 10. Tolak kan? Minus kan? Tolak kan? So kalau dia tolak tu, dia nampak macam tak cantik lah. Kamu biasa suka buat macam tu kan? Lepas tu ada negatif tolak sini. Okay? So saya cadangkan. Okay, so saya redo Alright, saya redo. Saya cadangkan it's better kamu pindahkan ini ke kanan. Negatif 5 set 5 ni ke kiri. Okay, saya suka buat macam tu. So dia jadi 10 tambah 5 set 5 sama dengan 5x. Okay. Lepas tu ubah je lah kedudukan dia. Alright. Ubah je kedudukan dia macam ni. Okay. Ubah je macam ni. Faham tak? Kan? Walaupun nampak terbalik, tapi sebenarnya tengok ada apa-apa efek tak? Saya ubah macam ni. Walaupun terbalik lah. Dia memang terbalik lah kan. Itu saya boleh betulkan. Jadi betul balik. Jadi macam ni. Okay. Sama. Okay. So saya ubah macam ni kan. Saya pusing dia ke kiri. Tapi saya ubahlah. So dia jadi 5x sama dengan 10 tambah 5 set 5. Lepas tu saya bahagikan dengan 5 both side sebab saya nak hilangkan ni kan. Right. So x sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 pula. Tambah set 5. Gitu. Lepas tu y sama dengan berapa tu? 6 tolak 3 darab 2 tambah set 5. Okay, ini biar macam ni pun tak apa Ataupun kamu nak cari decimal number, jawapan dia dalam decimal pun boleh juga. Ataupun biar macam ni pun boleh. So y sama dengan 6 tolak 6 tambah tolak 3 set 5 sama dengan 6 tolak 6 ni kosong. So negatif 3 set 5 untuk y. Dah dapat jawapan dia. Okay. Nampak je macam susah. Tapi sebenarnya jalan kerjanya adalah seperti linear equation, simultaneous linear equation. Okay dah? Okay. Okay.
Okay, so ada latihan B, A, C dengan D. Right, untuk kamu buat. Ini jawapan dia. Ni alih ke sini Ni 112 baru ni, 113 ni. Tolak 2 baru 111. Ramai lagi tak datang ni. Sayanglah kalau tak datang. Right? Okay, setakat ni boleh gunakan simultaneous equation. Okay, menggunakan search. Saya, Ya. kalau yang D tu kena kuasa 2 ke? Sebab ada set 2 byte. Yes, boleh juga. Ikut kreativiti kamu lah. Gantikan dulu. Gantikan. Jadikan dia satu ni dulu. And then, menggunakan skill yang kamu dah belajar sebelum ni, yang sebelum-sebelum ni, semalamnya. Semalam ada ke? Mana ada? Minggu lepas punya ke kan? Tadi punya skill ya. Okay, buatlah. Sebab saya pun tak buat lagi. Alright? Saya pun tak buat lagi. Mungkin idea tu boleh digunakan. Okay, sebab metode tambahan ni, kamu kena ingat, ianya alright, bermula dengan idea. Idea tu adalah ilmu yang ada yang dah kamu belajar. Jangan gunakan idea yang kamu tak pernah belajar, yang mengarut. Itu yang salah tu. Lepas tu fitnah, metode tambahan ni susah. Sedangkan kamu latihan pun kurang, right? Masa pertemuan kelas pun tak fokus. Lepas tu fitnah and math ni susah. Okay? Alright? Itulah dilema yang saya hadapi lah. Betul tak kawan-kawan kamu, kakak, abang yang pernah ambil MX cakap, MX susah. Betul tak? Betul. Okay, at the first place MX susah. Sebab dia bukan susah, dia mencabar. Sebab apa mencabar? Sebab nak cemerlang dalam MX kena rajin. Sebab apa kena rajin? Sebab kena banyak buat latihan. Kenapa? Sebab apa kena banyak buat latihan? Sebab dia subjek technical. Hands on. Okay, bukannya hanya sekadar membaca sahaja. Buat membaca, buat mind map. Membaca, buat mind map. Kan? Kalau belajar sejarah tu, membaca kena buat mind map baru ingat. Right? Matematik tambahan, you have to go through the exercises. And then barulah faham. Macam kamu tanya saya, sir, yang D ni, kawan kamu tanya kan, yang D ni kita kena square ke kedua-dua belah. Mungkin juga satu idea, sebab itu yang kamu dah belajar. Saya boleh cakap macam tu je. Sebab apa? Sebab saya tak buat lagi latihan ni. Saya tak boleh nak komen. Tapi idea tu is there because we learn before this. Itulah menjadi tambahan. Saya tak boleh nak beri jawapan. Kalau saya dah cuba soalan ni, mungkin saya cakap yes, betul, confident. Sebab saya tak buat, saya pun macam 50-50. Tapi idea is there. Itu matematik tambahan. Faham tak ni? Faham. Kalau saya ni naga saya naga. Kalau saya naga api dah keluar dah ni Betapa semangatnya Okay, kita tengok solve this equation. Kita tengok yang macam ni pula solve this equation. Tengok yang macam ni pula. Kita ambil yang simple aja A ni. Antara A, B, C, D. Kamu nak bincang yang mana? A dulu. A dulu. Oh, maksudnya kalau ada A adalah C, adalah D macam tu lah. Ya cikgu. Bagus betul lah ya umpan kamu tu kan. Okay, so kalau macam ni, mana yang ada search kita letak belah ni lah. Alright, belah kiri. Yang tak ada, kita letak belah kanan. That means 4 ni kita pindah sini, ini kita pindah sini. Okay, so 6 search X, tolak 9 search X. Tapi kalau macam ni pun saya tak suka. Sebab apa? 9 ni lebih besar kan? Tapi kamu suka macam tu, saya layankan aja. Tak ada masalah. Alright. Okay, so dapat macam ni. And then 3 tolak 4. Kita dapat negatif 3 set X sama dengan negatif 1. And then set X equals to negatif 1 bahagi negatif
3. Okay. So set X equals to 1/3 and then pindah je lah. Kita square je lah dua-duanya. Therefore X equals to 1/9. Tak adalah susah mana pun. Sebab tadi kawan kamu tu kita mula dengan A nampak macam tak confident kan. Okay. Nampak macam tak confident. Tapi bila dah buat, tengok. Bila dah buat, macam nampak macam senang aja. Sebab kita dah buat, kita dah cuba, dah melaluinya. Tapi tengok mula-mula tengok soalan ni kan. Ui, susahnya. Nampak macam susah. Kan? Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Itulah matematik tambahan. Dia membina keyakinan kamu menjawab atau menyelesaikan soalan dalam matematik tambahan ni dengan go through all the exercises. Right? Senangnya Mani cakap kan. Memanglah senang. Okay? Nampak senang. Tapi nak generate idea tu mula-mula tu, nak generate idea tu, dia susah. Tapi dia senang kalau kamu banyak buat latihan. Okay, kita tengok C pula. Macam mana C? Macam mana C? Siapa ada idea? Pecahkan set tu. Apa dia? Set tu pecah bagi 2. Set pecah bahagi 2? Pindahkan 3. Ada yang lebih mudah sebelum kita pecahkan set tu Kita bawa 3 ni ke kanan. Okay. So 2x itu idea. Kawan kamu cakap bawa 3 ke kanan. Itu idea. Bukannya bukannya apa macam cakap, bukannya apa main saja-saja je apa ke, bukan kita hentam aja, tapi itu idea. Alright? So bila kita bawa 3 tu ke kanan, idea 3 ke kanan, tak tahu, saya pun tak tahu betul ke tidak, tapi kalau ikut logik matematik, ianya akan memudahkan kita untuk solve. Contohnya bila dapat macam ni kan, set 2x tolak 1 equals to 3. And then apa kita buat? Kita square kan kedua-duanya. Sebab kita nak apa? Kita nak apa? Hilangkan set. Yes, that's the idea. Hilangkan set. Lepas tu kamu carry on lah. Tolong, sambung. Takkan itu pun tak boleh. What? X. X 5. X sama dengan 5. X sama dengan 5. Okay. X sama dengan 5, 9 tolak 1, 8. Bukan 4 ke? 10 betul lah. X sama dengan 5. Okay. Dapat tak yang lain-lain? X equals to 3, 5? Dapat. Sepatutnya kalau ikut level-level kamu yang masuk MRSM ni, dapat. This is the idea actually, okay? This is the idea. The first idea, this is the first idea. And the second idea is kita squarekan both side. And then penyelesaian ni semuanya sampai dapat X equals to 5 is your previous skill. Dan sepatutnya kamu sebagai pelajar MRSM, benda ni simple lah. Untuk selesaikan X sama dengan 5. Tapi the first idea and the second idea, ini yang kita belajar hari ni. Okay. Okay. Yang ini pula. G. Saya pun tak ada idea G. Okay. Yang E ni, dengan F ni. Okay. Sama idea dia. Okay. Selesaikan ni bawa sini dulu. And then kuasa 2 kan apa semua tu. Sama je dengan ni. Asas yang soalan C. Okay, kita tengok soalan G. Soalan G pula macam mana ni? Hai. Jadi kita nak buat G? Idea? Kuasa 2 kan juga. Yes. That's the idea.
Tapi kita tak tahu dia betul ke tak. Dia susah ke tak. Tapi bila kita tulis macam ni, boleh tak kamu bayangkan, oh ini dah agak senang. Kalau kita kuasa 2 kan, both side kan. Okay, so yang cert ni akan hilang. So jadi X plus 15 equals to X plus 3, X plus 3 kan. So, kalau kamu tengok kat sini, boleh tak selesaikan? Persamaan kuadratik boleh. Quadratic function. Yelah, nanti kamu akan dapat quadratic function, quadratic equation, bukan function, quadratic equation. Sebab nanti sama dengan kosong kan. Bila sama dengan kosong, dah factorize or guna formula, dapatlah X. Okey, cuba selesaikan ni. Tengok. Saya bagi masa 2 minit. Mana jam saya? Okey, 2 minit. Nakal baru. Tak ada soalan macam nak buat. Mat. Tak ada soalan. Kan ada dalam... Kamu tak ada ke? Dah, saya dah catat tadi. Saya jaga. Ni soalan ni. G. Buat G tu. Sir, tak dengar N first tu. Ni kawan-kawan dia dah dapat ni. Saya nak ambil dua-dua ni letter. Ya, Jawapan belakang satu je. tak kisah. Kamu letak je dua-dua. Tapi jangan letak hashtag ke garis ke apa ke. Diterima. Okay, masih ada time. Okay, dah X sama dengan berapa? 1 dengan negatif 6. 6. Dan X sama dengan negatif 6. Okay. So, kalau nak uji, kamu ujilah. Okay, kalau letak 1 tambah 15 punca kuasa, dapat tak 1 tambah 3? So, sama dengan 4 sama dengan 4. Lepas tu lagi 1, negatif 6 tambah 15 punca kuasa, sama tak dengan negatif 6 tambah 3? Okay. So, sama tak ni? Ni berapa ni? 12. 9 kan? Punca kuasa 3 sama tak dengan ni tolak tambah negatif 3. Macam kena uji juga Betul tak? Okay. Tapi biasanya kalau soalan macam ni, ini 9, punca kuasa 9. So 3 tak sama dengan negatif 3. Kalau negatif 6 ni, kalau kamu tengok, alright, dia tak sama kan? Betul kan? Negatif 6, so dapat, negatif 6 tambah 15 dapat berapa 9 lah kan? Punca kuasa 9 sama dengan 3. So, negatif 6 tambah 3. Okay. So, dapat negatif 3. So, tak sama. So, biasanya kalau ada soalan macam ni, dia akan buat di mana X lebih besar daripada kosong. Ini syarat yang dibagilah. Itu dalam exam nanti. Sir, bukan negatif 3 kuasa 2 pun boleh jadi 9 ke? Bila masa, mana ada kuasa 2? Soalan asal dia yang ini.
Ini soalan asal dia yang hitam tu, yang kuasa 2 tu kita kuasa 2 kan dia. Faham? Faham. Alright. So, nanti soalan dia akan bagi syarat. Ini dipanggil dia punya syarat dia tu. X lebih besar daripada kosong. So, kita pilih X sama dengan 1. Gitu. Okay? Alright. Tak apalah. Ini isu kebolehan, kebolehpercayaan. Cikgu, saya tak dapat. Mana boleh tak dapat? Cikgu. Cikgu, saya tak Jawapan dapat saya- cikgu. Jawapan saya cikgu. pelik. Saya Tak. X saya negatif 1. X saya dah betul lah. Negatif 6. Cuma yang X saya yang first tu saya dapat negatif 1. Tak tahu kenapa. Baik. Okay, nak check ke? Nak. Boleh lah cikgu. Saya blur cikgu. Saya blur. Okay, kita dapat kat sini X squared tambah 6X tambah 9 and then X tambah 15. Okay, semua kita bawa ke kiri, kita akan dapat kosong sama dengan X squared tambah 5X. Tolak 15 tolak 9 dapat apa? 6. Kan? Okay. Ya. So, factorize. Ni boleh factorize ni, if I'm not mistaken ni. So, X sama dengan berapa? 1. 1 dan X sama dengan 6. Negatif 6. So, tolong fill in Yang saya highlight ni tolong fill in. Kamu fill in sendirilah. So, negatif 6. Alright, thank you. Ya. Negatif 6. Okay, tolong fill in. Okay? So, apa yang kamu tak dapat ni, check balik. Yang ini ni saya suka bawa ke kanan. Sebab apa saya bawa ke kanan, bukan ke kiri? Sebab nanti X kuasa 2 ni, dia terkekal positif. Kekal positif. Kalau dalam kuadratik, is better kalau X squared tu, dia positif. Okay? Okay, ini pun sama bentuk macam ni. Sebelum nak selesaikan dia, jadikan macam bentuk macam ni. And then kuasa 2 kan. Macam tu saya bagi hint kat situ. Dapat tak? Jadikan macam bentuk G dulu. Kiri kanan dia. Maksudnya 2x tolak 1 tu bawa ke kanan. And then ikut cara G ni. Start pada kuasa 2. Okay? Banyak homework kamu kena buat ni. Okay? Tapi tak apa. Biasanya saya akan bagi tempoh masa lah. Tempoh masa untuk kamu hantar ke ke Google Classroom tu. Okay. Cuma hari ni, homework hari ni, okay. Homework hari ni kita nak hantar muka surat berapa? 120. 120? Banyak tu. 117 tak banyak? 117. Tak apalah, kamu dah cakap 120 pun 120 lah. Boleh Apa je. soalan je. 120. Mantap. 117. Okay, ini hantar homework. Okay, saya nak take note. Homework send. Homework to be sent Send kat GC. Okay, hari ni berbulan 6. Ini birthday anak saya yang anak saya yang ke itulah. Happy Second birthday last. anak cikgu. Anak saya yang second last lah. Birthday. 6 bulan 7 Happy birthday anak senya second last tu. Happy birthday. Nak kita orang nyanyikan untuk dia tu se? Runtuh rumah saya ni, siapa nak? Runtuh rumah saya ni, siapa nak bayar? Tanjung biar Okay, yang lain-lain ni saya nak kamu try
Kalau Hadiah okey, se, hadiah. Bagi hadiah se. hadiah apa? Soalan lah. Macam tu due date lama lah sikit. Alah Cuti biasanya free macam mana. paling kuat pun seminggu. Apa ni hari Ahad lah last. Kan? Last. Okay. By Sunday biasanya macam tu lah. Okay, kita tengok soalan nombor 4C. 4C ni macam mana kita nak selesaikan 4C ni? Macam mana kita nak selesaikan 4C ni? Bukan 4C 4A tuan typo lagi. Ya Allah, hai banyaknya lah typo ni. A, B, C, D. Okay. Alright, so solve this question. So macam mana kita nak selesaikan ni? Anyone? Kuasa 2 juga ke? Kuasa 2? Kot. Kuasa 2 Sebab saya pun blank. Alright. Sebab saya mengaku saya pun tak pernah, dah lama dah cuba tapi agak-agak lupa lah. So tengok kat sini lah contoh kan. Right. Kuasa 2 lah. Pindahkan. Okay. So kita buat macam ni. Pindahkan yang ada negatif ni supaya senang. Kan jadi positif. So 3x tambah 4 square root sama dengan square root 2x tambah 1 tambah 1. Okay. And then kita apa? Square kan Kuasa 2. side. Itulah tu je dia punya idea. Okay. Okay, try ni. Boleh tak? 3x tambah 4 sama dengan, okay, ini cabar sikit lah. 2x tambah 1 tambah 1. 2x tambah 1 square root tambah 1. Expand kan dia. Boleh buat. Okay, sambil boleh buat tu dekat ruangan chat tu saya sediakan Google Form untuk kehadiran Love and Care malam ini. Okay. Jangan share dekat grup mana-mana, grup tanpa cikgu ke, tanpa mak bapak dan cikgu apa semua, jangan share. Hanya gunakan dalam ni sahaja. Itu amanah daripada saya. Bila saya cakap amanah, ianya adalah menjadi tanggungjawab kamu untuk menunaikan amanah tu. Kalau tidak, takut apa-apa berlaku kat kamu kan. Right. Sebab amanah ni paling berat. Ya. Kenapa kena pindah tak boleh ke terus kuasa 2 kat belah kiri? Boleh. Kalau nak kamu nak kuasa 2 kan. Rajin ke nak expand panjang-panjang tu? Kalau kuasa 2 kan dia terus mati ke set tu? Tak boleh. Kena kembangkan lah. Kalau kamu kuasa 2 at the first place, kamu kuasa 2 kan macam ni. Kan? Okay. Dia jadi macam ni tau. 3x tambah 4 kuasa tolak 2x tambah 1. Ini baru bracket pertama. Kamu kena buat lagi bracket yang kedua ni. Macam ni. So, kenapa set tu tak hilang? Apa yang tak hilang? Apa yang tak hilang? Set. Yelah. Kan kita kuasa 2 kan dia. Sebab operasi dia di tengah-tengah ni tolak. Yang ini tolak. Kalau nak kamu kuasa 2 kan dia macam ni lah yang hijau ni. Nampak yang hijau ni? Ini. Kalau rajin nak expand macam ni, expand macam ni expand lagi, ni expand lagi. Boleh, tak ada masalah. Faham tak? Ini ada satu. Senang sikit.
Boleh tak Putri? Boleh. Boleh Okay, good. Ini saya letak sini sebagai nota. Okay, dah sign in ke? Dah ni ke? Kehadiran tu? Baru 88 orang. Dah sir. Okay, ni sekejap je. Yang saya buat tu sekejap je. Bukan lama pun. Ingat siapa yang bersubahat dengan pelajar yang tidak hadir, dengan share link di grup mana-mana, alright? Kamu kena ingat kawan-kawan lain yang tidak bersubahat tu dia teraniaya. Jangan menganiaya kawan-kawan. Kamu tak tahu menganiaya orang ni dia azab dia seksaan dia tu besar. Ni ada 112 ni, ramai yang tak datang lagi ni. Saya pun tak pasti ni sebab apa. Kan? Ke dia pergi tengok dekat FB tu. FB tu kamu punya kaunselor cakap dia akan rekod nanti. Kamu boleh je pergi tengok dekat situ Don't worry. Yang penting subscribe tu. Okay, so nanti bila kamu X sama dengan 6, X sama dengan 2. Saya pun tak pasti sebab saya pun tak buat lagi. Okay, kita check saya dapat 2X tambah 1. Okay. Tambah 2 set. Dapat 2 set 2X tambah 1. Tambah 1. Okay, dapat 3X tambah 4. Dapat macam ni. Kita alih-alihkan dia. Okay, ni dapat 2. 3X tambah 4 sama dengan 2X tambah 2 tambah, malas nak tulis, saya copy sahaja, tak kat bawah ni. Best ni hidup menggunakan teknologi kan. Okay, so kita bawa sini semua ke sini, ke kiri kita dapat 3X. 3X tolak 2 dapat X. 4 tolak 2 dapat 2. Sama dengan 2 set 2X tambah 1. Okay, so dapat macam ni apa kita nak buat ni? Dapat macam ni apa kita nak buat? Pastikan. Bila dah kehadiran je, kehadiran tinggal 109. Ya betul, ada yang keluar ni. Macam manalah kamu ni. Sabar je lah. Okay, so apa tadi? Siapa cakap tadi? Kita apa? Kuasa 2. Yes. Okay, that's the idea. Kalau cert ni macam kita squarekan both side ni macam makanan pula kan? Betul tak? So, X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 sama dengan 4 darab 2X tambah 1. Okay. So, kita expand ni dapat 8, expand ni 8X tambah 4. So, X kuasa 2 tambah 4X. Okay. Tambah 4 sama dengan 8X tambah 4. So, kita bawa ni ke sini. Jadi, tolak X. Tolak 4X. Kan? 4X tolak 8X dapat negatif. Tolak 4X. So, 4 tolak 4? Dapat? Kosong. Kan? 4 tolak 4 kan? Ni dengan ni kita boleh cancel. So, X tolak 4 sama dengan kosong. Therefore, X equals to 0 and X equals to 4. Nampak macam susah kan? Lala jawapan dia tak perlu nak factorize. Terus je. X sama dengan kosong, X equals to 4. Okey, apakah kekuatan kamu untuk menyelesaikan soalan macam ni? Basic math kot. Apa dia Putri? Basic math. Bukan basic math.
tapi basic algebraic. Basic algebraic. Okay, itu yang penting tu. Algebraic kamu tu kalau power dalam AdMath insya-Allah boleh ni. Okay, boleh buat latihan sampai sini ya, buat homework kamu kan. Okay, tapi tak perlu hantar lah. Okay, ini tak perlu hantar. Tapi hantar pada hari besok pun okey juga. Tapi besok ada kelas, ada lagi latihan. Saya terpaksa macam ni kamu kena banyak macam homework tu macam tahu-tahu je saya tak nak. Okey, kamu kena tahu macam homework macam bertimpa-timpa kan. Alright, satu sebab kita kelas seminggu kita jumpa 3 kali. Campur dengan love and care lagi and so on semua tu. So memang bertimpa-timpa. Sebab kita nak kejar silibus. Ingat MRSM Berer adalah kamu punya rakan strategik untuk bersaing. Dia punya cikgu AdMath dia dah mengisytiharkan challenge. Ini teruk ini betul ini bukan tipu tau. Ini bukan main-main tau. Dia dah mengisytiharkan challenge. Okay. Dia cakap dia nak make sure Berer tu lebih baik resultnya compare to Bagan Datuk. Ini saya cakap betul Saya bukan main-main, saya bukan buat fitnah. Ini betul, ini challenge. Alright? Okay. So ambil challenge tu, okay, untuk semua subjek. Kalau boleh SPM, kamu atas daripada Berer. Ingat malam ni, malam pertama Love and Care tahun 2021, kita terima challenge dari MRSM Berer yang kita lebih berada di atas dia nanti tahun depan dalam SPM. Allah, amin. Kalau boleh untuk semua, untuk semua subjek, especially science subjek lah. Okay, kena ingat tu. Ini memang dia dah, hari tu kami ada webinar, ada perjumpaan mesyuarat antara guru Jabatan Matematik di MRSM mana tu? MRSM, antara MRSM Berer dengan MRSM Bagan Datuk. Dia terang-terang bagi tahu kat saya, okey, yang pastinya kami nak lebih tinggi daripada MRSM Bagan Datuk, dia cakap. Wah, dengan selambanya cikgu tu cakap. Okey. Cikgu, kita mengalah cikgu. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Kena boleh mengalah. Sabar je lah. Kalau sekarang kamu mengalah, okey, kalau sekarang kamu mengalah, nanti akan datang, kamu kena ingat pelajar-pelajar dekat Malaysia ni makin lama result dia makin lama makin bagus. Yang pandai-pandai ni makin lama makin ramai. Kalau sekarang kamu mengalah, 10 tahun lagi ada cabaran, challenge dari orang lain, kamu mengalah juga. Okey? Ada 20 tahun akan datang, ada orang challenge kamu, kamu dah mengalah. Sebab apa? Sebab at the first place, bila ada challenge terhadap kamu, kamu dah mengalah awal-awal. Dah angkat bendera putih awal-awal. So that is not a very good, semangat, spirit. Alright? Okay. So saya challenge kamu, apa? Saya tak cakap penuh lagi, Gu. Saya cakap jom kita mengalahkan diorang. Oh ya. Okay. Alright, jom kita mengalahkan diorang. Okay. Jangan cakap sekerat-kerat. Pandai. Alright, okay. So kita challenge diri kita sendiri. Alright, challenge diri kita sendiri untuk ni. Sebab masing-masing bergantung kepada kamu. Diri kamu ni. Sebab kamu adalah first batch yang akan membuat guideline. Ingat tingkatan 4 ni, kamu dah masuk fasa baru yang berbeza daripada silibus menengah rendah. Kalau kamu fokus soal subjek matematik tambahan, kimia, fizik, biologi dan English, insya-Allah dia akan menempatkan kamu antara yang terbaik lah di kalangan MRSM. Kalau kamu fokuskan 5 subjek tu dulu buat masa sekarang. Percayalah cakap saya. Saya ni pengalaman tak banyak, tapi kalau nak cakap sebagai penyelaras PG tu,
di maktab lama saya, tak ada cikgu yang boleh challenge saya. Okay, tak ada cikgu yang boleh challenge saya dari segi prestasi grade purata maktab. Masa saya di MRSM Batu Pahat dulu, result pelajar SPM saya tingkatan 5-nya sampai sekarang belum ada cikgu yang boleh challenge saya. Saya target SPM 2020 ni boleh beat saya punya rekod pencapaian grade purata sekolah terbaik, tapi nampaknya saya masih mengungguli. Saya masih mengungguli, iaitu pada SPM 2012 grade purata dia 1.88. Okey, ni saya beritahu fakta ni sebab matematik kan. 2016 saya punya grade purata 1.96 SPM 2016 Tapi ranking kami masa tu nombor 6 antara MRSM. Nombor 6 tau. Sampai sekarang, sampai sekarang masih belum ada cikgu MRSM Batu Pahat especially penyelaras PG tu boleh beat rekod saya. Alright. So, kamu dengarlah cakap saya, kalau kamu fokus kepada subjek AdMed, fizik, kimia, biologi dan English, insya-Allah batch kamu ni akan berada di top 10 SPM 2022. Percayalah cakap saya. Alright, so please take this challenge. First kita ambil challenge MRSM Bera dulu. Kamu berada di atas. Okay. Alright, so kita berhenti sampai sini dulu. Ini sahaja perkongsian saya pada Love and Care malam ni. Saya pun tak nak push-push kamu. Okay, ambil itu sebagai cabaran. Dan hopefully kamu pun bolehlah terima cabaran dia. Alright, kita mengalahkan MRSM Bera. Okay, ada apa-apa soalan before we start? Sir. Yes. Homework 117 sampai 121 Setakat ni 122 lah. 122 ni sampai nombor 4. Apa pula sampai semua? Benda ni. Sebab besok kita akan masuk tajuk logarithm. Okay. Homework sampai sini. Tapi okay, siap. Sebelum hari Ahad, maknanya sebelum hari Isnin, maknanya hari Ahad lah due date dia. Kena hantar dekat GC Google Classroom. Due date Ahad ni. Ahad ni hari apa? Tak berapa bulan Maksudnya sih yang hantar tu 117 je lah. Ahad ni 11 hari bulan sir. 11 hari bulan ni hantar 117 sampai 122. Sampai, bukannya 117 dan 122. Oh, satu-satu. Kalau saya tak buat macam ni, 100 sampai muka surat 122 ni, bila kau nak buat? Kau akan buat 117 je lah. Lepas tu tidur. Tak. Kita orang buat. Kata nak kalahkan Bera, tak apa, kita orang boleh. Okay? Kena ingat Kena ingat 122 ni dia tak berhenti kat sini je tau. Sebab besok kita ada kelas lagi. Memang, AdMed dia memang menyeksakan. Tapi di akhir garisan, iaitu selepas SPM, kalau kamu dapat A+, ya Allah, manis dia, okay, tidur pun tersenyum. Tapi sekarang ni memang sengsara. Saya tak boleh cakap, tak boleh buat macam mana. Sebab itulah AdMed. Kamu katakan kamu give up, nak give up MRSM lah, AdMed dia susah. Pergi sekolah luar, ambil AdMed, lagilah. Kamu tak akan dapatnya cikgu macam suasana guru yang macam kat MRSM. Sorry to say lah. Dah nama pun sekolah berasrama kan. Okay, sekolah berasrama. Saya percaya semua sekolah berasrama macam ni. Lepas tu persaingan antara kamu ni ramai, 100 lebih. Kalau sekolah luar, dia belum tentu. Sebab saya ada sekolah, saya pernah ajar tuition. Sekolah dia ada berapa orang tau? 10 orang ambil AdMed, 11 orang ambil, 16 orang ambil AdMed. Kamu 100 lebih. So persaingan tu tinggi lagi, bagus. Apa ni, punya attention banyak kat kita. Attention memang.
Okay, antara kami ni, especially jabatan matematik dengan jabatan sains ni, memang kami bersaing. Okay. Bersaing bukan dekat maktab je, dekat rumah pun bersaing kan. Tapi jangan beritahu siapa-siapa tau. Okay, bye. Right, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Thank you for coming tonight's punya lesson. Right, jumpa besok. Siapkan homework. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Semoga penyanyi kita mendapat hikmah dan keberkatan dari Allah SWT. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Thank you, I sir. love you Okay, 3005. Thank you, sir. Thank you, sir. I love you 3005. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, bye-bye. Good Thank you, night. sir. Sleep ketat-ketat.